Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahturun. وإنذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم panjang sikit bateri tak ada. وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجورهم أو للتشريع أو للتسلي عن الدنيا أو للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأنبيائه وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata-mata masih memberikan kebolehan pada kita untuk berada atas muka bumi dia. Alhamdulillah. Dialah yang menjadikan kita, memberikan kelangsungan hayat pada kita, memberikan penglihatan, pendengaran, percakapan, segala keperluan untuk melayakkan kita boleh meneruskan kehidupan ni tiada lain melainkan semua datang daripada dia. Alhamdulillah. Syukur kita diberikan kita nikmat Islam sejak lahir lagi. Mak ayah kita yang Islam, kita dapat Islam walaupun kita tak pernah faham Islam, tapi dengan syariat dan rahmat Allah Ta'ala beri kat kita, disyariatkan mak ayah kita Islam, maka kita lahir daripada mereka yang Islam. Islamlah kita. Alhamdulillah. Dengan Islam dia beri pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan kita dengan hidup dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dan dimudahkan kita untuk jadikan kita taat dan jauhkan maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia dia lagi, dia bukakan pintu hati kita, hati sanubari kita, keinginan, kehendak, minat, kecenderungan untuk nak belajar, nak faham agama Islam ni, supaya benar-benar kita cukup SOP Islam di sisi Allah Ta'ala, menepati kehendak SOP iman di sisi Allah Ta'ala, menepati kehendak SOP ihsan di sisi Allah Ta'ala, menepati kehendak sebagai taqwa li tauhid di sisi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kesihatan, keupayaan bagi ni boleh hadir untuk solat subuh berjemaah, boleh pula berada dalam majlis yang sangat mulia. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin, insyaAllah. Terjemah daripada apa kita baca tadi, kata dia ada pun dalil harus
segala sifat ataupun ciri kemanusiaan pada diri mereka. Mereka itu rasul-rasul, nabi-nabi, iaitulah yang dilihat berlaku pada mereka. Apa kita nak sambung ni, insya-Allah asal bicara kita bab burhan. Tak dikatakan burhan mesti dia satu kaedah penaklukan akal menggunakan sekurang-kurangnya 2 rangkai kata ayat susun untuk mengeluarkan natijah. Itu dipanggil burhan. Terdekat kita bicara mengenai kemestian amanah. Contoh ayat yang kita dah lalu, kalau Rasul tak amanah tentu khianat. Bila dia khianat, kita pun tentu disungguh khianat, pasal kita disuruh ikut Rasul. Sedangkan khianatnya kita adalah ditegah. Bila khianat kita ditegah, masa yang sama kita disuruh ikut Rasul semutlaknya, tentulah siapa yang disuruh kita ikut bukan pengkhianat, jadi mustahil khianat, tentulah sabit amanah pada Nabi Rasul. Kira penaklukan akal lah. Cuma kita nak ada keupayaan, boleh fikir sendiri tu. Kadang-kadang memang ada bab susah, tapi dah diajar pada kita format. Itu yang nak belajar prinsip berfikir tu. Prinsip berfikir ni saya duduk ngaji tutup guru kadang dia cara simple aja. Dia kata apa? Dia prinsip berfikir ni macam kita nyanyi banyak bangau oh bangau. Bangau oh bangau tu. Alah hafal lagu bangau oh bangau tu, prinsip dia tu, itulah prinsip berfikir sebenarnya. Prinsip berfikir. Tahu kan? Kita dulu kalau zaman saya lah, keletera kita lah, memang lagu bangau oh bangau ni tak asing kan? Kalau tak erti tu kot tak hidup zaman tu, kot masa tu duk mati lagi kot. Kot zaman lah ni ya, lagu bangau tu orang tak apa nak tahu lah. Belah tu orang tak faham kenapa orang tua-tua dulu ajar lagu bangau tu kan? Nak ajar prinsip kait mengait, apa ada peratur, apa ada hukum sebab kenapa dan mengapa tu kan? Jadi kenapa mesti Rasul ni amanah? Kalau tak amanah tentu dia khianat. Bila dia khianat, kita disuruh ikut Rasul. Kalau kita disuruh ikut Rasul, kalau Rasul khianat, tentu kita pun disuruh khianat. Pasal Rasul pengkhianat, kita pun disuruh khianat. Sedangkan kita tak disuruh khianat, sedangkan disuruh ikut Rasul. Apa tembung tu? Jadi mana mungkin kita diperintahkan supaya jangan khianat, suruh amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Disuruh kita jaga amanah. Tapi masih yang sama disuruh ikut Rasul, sedangkan Rasul pengkhianat. Mana boleh jadi macam ni? Tak munasabah langsung akal. Jadi bila kita disuruh menunaikan amanah, masa yang sama disuruh ikut Rasul, Rasul mesti adalah orang yang amanah kan? Amanah dengan mana kita bicara tak ismah, maksum. Pasal itulah mereka ni diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita supaya ikut dari perkataan dia, perbuatan dia, tunjuk ajar dia, sifat dia, walaupun perkara yang bukan dalam bentuk ibadah. Mengikut Rasulullah, mencontohi Rasulullah, dia adalah satu contoh ikutan yang terbaik, tak ada siapa boleh tanding. Itu akidah kita kat Rasulullah. Jadi yang lepas kita belajar adalah bab burhan. Kita nak bicara ni atas bahasa kitab dia, kata dia wa ammad dalil. Ni balik ke dalil pula. Pasal bab yang dia nak bicara ni bukan bab burhan. Dia bukan penaklukan akal. Dia bukan bab susun ayat macam ni nak hasilkan satu natijah ya. Tapi dia adalah dalil. Dan nak mengajar juga kat kita ada satu kaedah dalil yang dia nak sebut ni, yang dalil ni kadang-kadang kita tak perasan dia adalah kaedah dalil. Dalil dengan Quran hadis
awal-awal kitab saya dah sebut dah, kaedah Quran, hadis, tak faham dia sebagai dalil. Banyak sangat prosedur ilmu dan disiplin ilmu yang perlu dipaham untuk memahamkan macam mana nak memahamkan dalil Quran dan hadis. Maksud memaham dalil tu nak memaham istilah Arab disebut dilalah dia di mana. Dilalah mantuk ke? Dilalah mafhum ke? Dia ni ada makna mafhum mukhalafah ataupun tidak. Nak faham dilalah bukan senang. Dilalah ni yang kalau bahasa kita tersirat ke, yang tersurat ke. Dan apa kaifiat nak memahamkan dilalah tu? Disiplin yang sama, ada nasikh, mansukh, am, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, ada muhkam, mutasyabih. Bukan calang-calang orang nak boleh faham hak tu. Yang dah mengaji pun tak faham, tambah tak faham apa langsung. Kan? Satu didatangkan kat kita dalil burhan. Jadi dalil yang dia datang kat kita kat sini dalam bab Rasul ni dia mesti manusia. Dia datangkan bukan burhan tapi dalil. Dan dalil ni yang ni adalah salah satu kawaid dalil, dan dalil ni dipanggil dalil apa? Dalil mutawatir. Kawaid dia adalah mutawatir. Tu terjemah dia kata dalil, kata memang Nabi dan Rasul ni harus bersifat sebagai manusia. Apa dalil dia? Iaitulah dilihat berlaku pada mereka. Bahasa di Arab disebut musyahadah wuqu'ihim. Dapat dilihat, pandang dengan mata kepala berlakunya sifat manusia ini pada Nabi Rasul. Soal, bila kita lihat Rasul yang Rasul ni bersifat manusia, bila? Bila kita tengok? Kita tak tengok. Orang yang boleh melihat Rasul ni yang Rasul bersifat manusia hanya pada manusia yang ada zaman Nabi dan Rasul. Mereka ni lah yang dapat musyahadah, dapat menyaksikan Nabi dan Rasul pada zaman mereka. Walaupun begitu, yang ni dia sebut kaedah berdalil ni, ramainya manusia yang pada zaman mereka itu melihat mereka ni adalah bersifat dengan sifat manusia. Daripada satu generasi ke satu generasi sampailah ke kita ni masih menukilkan perkataan yang sama, dan tidak ada langsung perkara yang boleh dipertikaikan mengenai manusianya Nabi dan Rasul itu secara mutawatirnya daripada satu generasi ke satu generasi, yang tak mungkin mereka akan berpakat membuat konspirasi. Inilah dipanggil dalil mutawatir. Pasal apa? Pasal terlalu ramai. Nisbah nak kata ada yang macam tak sifat manusia, ada yang kata Nabi ni macam-macam tomahan, boleh tersangkal dengan sendirinya. Pasal yang tu memang kita dapat kesan dia adalah konspirasi. Dia adalah penipuan, pembohongan yang dinisbahkan kepada Nabi Rasul. Khas hantar kita bicara tentang mana? Tentang kata dia bukan Nabi, dia bukan manusia, dia bersifat bukan macam mana sifat manusia, dia sifat malaikat, katalah gitu. Ataupun ada sifat yang tak elok pada dia, yang katalah dinukilkan kita, yang tu yang kita diajar oleh ulama, semak, sidik, amanah, tabligh, batanah, pasal tu sifat wajib. Ada pun kita bicara ni sifat manusia. Ada pun sifat manusia ni dia memang dapat dilihat dengan musyahadah. Saya nak ajar tahu mana pandangnya manusia yang pada zaman Nabi dan Rasul yang mereka adalah bersifat manusia. Perkara tu dinakalkan, dinukilkan daripada zaman dulu sampai ke sekarang ni, generasi ke generasi memang tetap mengatakan bahawa Nabi Rasul adalah manusia. Ya. Ini kita sebut dengan kaedah dalil mutawatir. Ada pun Quran, Rasulullah sendiri, Allah Ta'ala wahyu sendiri sebut tu, kalau disebut dalil nakli lah ya. Yang ni dia saja nak sebut perkara yang bukan nakli, pasal nak tunjuk salah satu kawaid dalil adalah dalil mutawatir. Dalil mutawatir. Kalau dalil Qurannya, Allah Ta'ala sendiri ceritakan dan mengiktiraf bahawa saja Nabi ni siapa? Qul, Allah Ta'ala perintah kepada Rasulullah bagi tahu, innama ana basyarum mislukum, I'm an ordinary people like you. Itu kan terjemahnya putih sikit kan. Saya ni orang manusia biasa je.
Macam mana pun disyarah oleh ulama, masuk manusia biasa dari sudut mana? Dari segi sifat, ada makan, minum, ada perasaan, ada roh, ada akal, ada nafsu. Dari segi prinsip tu sama, ana basyarum mislukum, the same look like you kan. Kalau kamu ada yang ni, aku ada yang ni. Kamu demam, aku pun demam. Kamu sakit, aku pun sakit. Tapi walaupun sama dari sudut tu, at the same time dia ada benda yang dia tak ada gitu. Ada benda pula yang kat kita ada, kat dia tak ada. Dia dah sebut prinsip hari itu, apa dia? Takkan ada perkara yang ada pada mereka ni yang menjatuhkan maruah mereka walaupun mereka manusia. Macam kita manusia juga. Ada manusia tak sembahyang, ada. Manusia pengong tak mengaji, ada. Takkan Nabi Rasul orang macam tu. Takkan Nabi Rasul orang khianat. Takkan Nabi Rasul pembohong. Takkan mereka menyembunyi ilmu. Takkan tak cerdik. Manusia ada tak cerdik. Jadi mislukum tu dari sisi mana? Jangan buat bengap itu. Oh, kasarnya pasal. Bagi fahamlah prinsip kan. Jadi atas kita bicara mutawatir tu Quran tuan. Jadi Allah sendiri mengiktiraf memang Nabi Muhammad ni Rasul, bukan malaikat. Kita pun duk dengar cerita Nabi Rasul ni Nabi, keturunan dia siapa, bin siapa, anak siapa, mak bapak dia siapa, semua keturunan daripada Nabi Adam. Dia bukan daripada jin, dia bukan daripada malaikat. Siap, jelas. Itu. Dia nak ajar satu lagi kaedah berdalil yang dipanggil dalil mutawatir. Mutawatir memang adalah kaedah dalil. Satu, kalau kita belajar hadis, macam mana nak tahu yang ni memang hadis sabdaan Nabi SAW? Kaedah dia dalil mutawatir. Kaedah dalil mutawatir ni dia hanya ada dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Khasnya mutawatir dari sudut mana? Dari sudut riwayat dan sanad. Satu, kita mengaji bersanad, kita berguru bersanad. Kita bukan belajar dengan hantu raya, kita bukan belajar dengan diri sendiri. No, kita mesti ada murabbi, mursyid, mesti ada orang ajar kita kan. Sekolah pun kalau tak ada guru, tak pergi sekolah, apa PDPR, PDR, BDR, B kan. Belajar di rumah. Jadi ke tak jadi? Dia jawab dia. Apa faham tu? Mesti bertalaki. Itu prinsip. Walaupun satu ketika memang zaman ni pun sebenarnya orang duk kata tak perlu lagi bertalaki memadai dengan kita tengok YouTube apa-apa. Buatlah belajar anak engkau dengan YouTube. Silalah dia. Baik masuk aja sekolah. Sekolah semua tu buat hotel aja, buat tempat tidur senang. Pasal apa? Buat habis belanja je, bagi guru-guru ngajar. Baik buat online aja. Satu orang aja, satu Malaysia boleh pakai. Jadi agak-agak. Macam mana agak-agak rupa rakyat Malaysia? Tak jadi hantu raya. Pergi esok. Tereduk ramai ni pun huru heret. Tambah kalau ada seorang je ngajar. Nak sebut apa? Prinsip kita memang tu. Memang kena belajar. Berguru, perguruan. Ada yang perhati, ada yang tengok, ada yang mengasuh. Dengan ada kawalan, dengan ada pemerhatian. Bila kawal diri sendiri ni boleh percaya ya. Dia akan balik ada sifat haiwan situ. Pasal kita ada nafsu. Kita ada benda yang tak ketahuan, yang tak keharuan dengan situ. Tak tentu hala kat kita. Ada benda yang kalau kita tak diasuh, tak dididik, tak dikenakan tindakan undang-undang, tak ada diancam dengan sesuatu, tak digemarkan dengan buat sesuatu, tak tengok dengan mata kepala, tak ditunjuk ajar dengan bimbingan, dengan ada tunjuk tata cara, tak reti kita. Tak reti kita. Walaupun satu sudut kecil memang ada, kadang-kadang tengok video boleh faham. Tapi terlalu kecil sebenarnya. Terlalu kecil. Memang cara belajar yang paling sempurna, apatah lagi yang terkesan di hati, dia mesti berdepan dan talaki. Khasnya atas kita bicara nak kenal Nabi Rasul, kenal Allah Ta'ala, mesti dengan proses talaki dan datang dengan sungguh hati. Itu besar. Kadang talaki juga, duduk satu majlis tapi hati luar majlis, tak mau Berbeza pula macam ni. Ada orang tak duduk dalam majlis tapi sentiasa nak duduk dalam majlis. Ni hati tu satu antara perkara yang kita kena betulkan hati. Rasulullah pun isyarat innamal a'malu binniyat, tu satu hal lah. Isyarah tu panjang. Asal kita sebut ada dalil mutawatir yang difaham. Saya selalu buat misal
Mutawatir tu macam mana? Ada benda yang kita kadang tak pernah pergi, kita tak pernah tengok, tapi disebabkan terlalu mutawatirnya dia, maka walaupun orang lain tengok, tapi hukum macam kita tengok. Macam ni, kita tak pernah tengok Rasulullah bersifat-sifat manusia, tapi hukum kita tengok. Jepun mesti sampai tak? Tidak lah. Jepun mesti sampai tak? Tak pernah pergi Jepun lagi? Betul ke ada Jepun? Saya nak tanya tu lah. Saya tu betul lah. Saya tanya Jepun ni ada ke tak ada? Masa bila pergi? Habis tu? Habis tu? Macam mana boleh kata Jepun ada? Jawab. Bukan gitu cara jawabnya. Ni lah nak ajar cara jawab ni. Apa? Mutawatir. Ayah memang kita memang tak tengok, mereka memang tak sampai lagi. Bukan pernah pergi Jepun. Peta tu satu hal, orang boleh bohong, boleh lukis. Tapi orang yang memang duduk Jepun, memang siapa yang pernah pergi Jepun, pergi jumpa orang Jepun kan, memang duk cerita memang Jepun ada, sampailah daripada generasi ke generasi apa, orang yang duk tengok tu sampai memang ada Jepun. Memang ada Jepun. Walaupun kita tak pernah pergi Jepun, hukum macam kita dah pergi Jepun, kita dah tengok orang Jepun, kita dah bersama dengan orang Jepun. Maksudnya apa? Terlalu mutawatir. Bahasa dia terlalu mutawatir. Jangan kata orang silap, orang kapior cerita itu. Motor pun motor Jepun, kereta pun kereta Jepun. Tak bisa dengar Kawasaki. Kawasaki itu Jepun ke Amerika? Honda Jepun. Kawasaki Jepun. Lagi Yamaha Jepun. Taiwan Jepun. Saya bukan kerti bahasa Jepun, agak-agak je kan. Kalau nama Mercedes-Benz, tak bunyi gaya Jepun tu. Sikit lah. Main mana tu? Menunjukkan Jepun tu ada. JAL. Apa JAL? Japan Airlines. Oh, maksudnya ada kapal terbang Jepun? Ada. Maksudnya Jepun. Tu nenek kita dulu pun kena jajah zaman Jepun. Kita belajar sejarah pun ada Jepun. Okey, sikit lah maklumat. Tapi jaga, dalam masalah periwayatan ni dia jaga. Ada kadang-kadang benda-benda yang merepet. Ada juga. Yang memang mesti diterima, yang dia adalah dalil apa dia? Mutawatir. Mutawatir ni jarang orang sebut. Tambah zaman orang sebut hadis-hadis ni, selalu orang sebut apa? Sahih, Hasan, Dhaif, Maudhu'. Mutawatir macam tak pernah dengar je. Salah satu perkara yang kita bicara adalah mutawatir. Satu kita belajar sifat 20 ni, mutawatir lah ulama bahas. Ini sifat Allah Ta'ala yang tak boleh dinafi dengan akal dan nakal. Mutawatir. Boleh Wahabi kata yang ni falsafah Yunani Greek. Masa bila orang Greek, bukan orang Greek ni, masa bila orang falsafah Yunani, orang Yunani masuk Islam? Masa bila? Ni yang kita kata sifat 20 ni falsafah Yunani Greek punya bengap. Kau tak faham ke mutawatir? Dah mutawatir ni, Wahabi ni sesat. Dia pun kata Wahabi mana ada, sebenarnya Wahabi tak ada. Nampak punya bengap, dia tak faham mutawatir tak mutawatir. Saya saja sikit barang ke mana tu pagi ni. Nak kata apa? Mu punya mutawatir tu kan? Sampai dia nafi macam-macam lah untuk menafikan kewahabian mereka tu kan? Sedangkan ulama dah tulis lah, sebut lah ciri-ciri satu Wahabi. Dia tak faham Wahabi. Dia ibarat macam lembu, dia tak perasan dia lembu, padahal dia lembu. Sikit bahasa lembu senang kan? Babi pun dia tak kenal dia babi. Tu masalah. Apa tu cerita ni? Babi kan? Saya nak sebut mutawatir. Apa kita belajar sifat 20 ni? Mutawatir. Apa yang mustahil pada Allah Ta'ala? Mutawatir. Secara mutawatirnya. Apa yang kita belajar dalam bab Rasul. Cuma kau mereka bodoh macam tu lah kan? Tak pernah pergi belajar. Pergi belajar tak belajar apa benda lah. Apa yang sepatutnya kena belajar, tak belajar. Dia belajar pula, tapi tak terpelajar. Macam mana dia boleh nafi kata falsafah Yunani? Falsafah Yunani mengatakan Allah wujud, manusia ni asal tak wujud. Orang falsafah Yunani ke duk ajar tu? Bukan ni filsuf Islam ke? Bukan ni dasar agama ke? Yang memang kita asal tak ada. Jangan kata nas Quran hadis, akal pun menerima kenyataan tersebut. Bengap tu mana mikir? Mikir dah, main mikir-mikir ni. Baik. Jadi asalnya nak cerita masalah mutawatir.
Banggul batu ada ke? Kita duduk banggul batu nak cerita apa? Allah. Okey, baik. Selesai dah bab tu, bab dalil. Sikit kita nak tengok yang benda mungkin baru kat kita tu dari sudut kaedah pendalilan antara kaedah dalil tu mutawatir. Soal, Malaysia ni negeri Islam ke? Memang asalnya negeri Islam. Kita ni kalau belah Lenggong tak tahulah, tapi kalau Pegelas Hulu tu semua tu di bawah jajahan Batani dulu. Kerajaan Islam Batani dulu. Kelantan, negeri yang duduk kat Kayangan apa semua tu, semua bawah jajahan Islam Batani dulu. Lenggong masuk Batani ke? Tu orang Batani ramai sini. Nak cerita apa tu kita dengar Melaka kan. Macam mana pun jagalah, ada fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah ni tambah pula fakta sejarah ni dah ditukar, kena buku teks pun dia boleh tukar. Komuni pun jadi pejuang kemerdekaan. Jaga. Betul ke? Mutawatir ke? Selalunya kalau maklumat-maklumat yang tak mutawatir ni maksudnya dia ada kebarangkalian boleh dibuat konspirasi. Yang tu yang macam mana nak boleh menilai tu? Yang tu yang kena semak, kena perhati elok-elok. Mana yang dipanggil konspirasi, mana yang bukan. Contoh misal, saya nak sebut mutawatir tak mutawatir. Coronavirus ni memang bahaya ke? So, saya ajar berfikir duk heboh je tu kan. Satu dunia kata dia kena ni. Saya bukan cerita masalah satu dunia tak satu dunia. Saya tanya bahaya ke? Racun, kalau sembuh racun bahaya tak? Pakai topeng lagu mana? Pakai topeng racun pula macam mana? Macam kita pakai coronavirus punya ke? Topeng racun. Tak ada sama racun. Ada racun khas tu. Tersedut racun tu silap, macam-macam efek sampingan dengan sebab kena racun. Pokok mati tu silap awak pun mati. Tapi racun bukan pandemik tau. Bukan pandemik. Macam ni ke? Kain bodoh itu ke letak macam tu? Janganlah. Takkanlah tak kerti kot. Takkan tak mutawatir kot perkara tu. Okey. Kalau ada kebocoran kimia apa kat Pasir Gudang tu, kebocoran apa? Dah lupa sangat dah istilah ni. Kat Pasir Gudang tu kebocoran apa? Toksid. Radioaktif. Sisa radioaktif yang dibuang kan. Macam mana agak-agak topeng nak dipakai? Tak bisa tengok. Lagi lah serombong nampak mata bos kami tutup semua tu. Macam orang tu aja. Macam nak pergi bulan contoh macam tu lah kan. Ini tengok ni coronavirus pandemik tapi siap boleh melawar lagi. Bobo pula cermin itu. Kan. Lawa je, relax. Okay. Tutup kain bodoh gitu yang macam ni. Tak pakai pula, tambah pula kahwin pula. Kahwin pula bukan kita kahwin. Nama apa? Lopa-lopa. Tu kahwin. Macam mana? Dia orang kata belaga buntut dengan buntut. Gambar tu bukan cerita kita sembang. Mutawatir cerita, bukan cerita edit-edit. Gambar belaga buntut dengan buntut. Bukan yang lopa tu belaga buntut. Hadirin tu. Tak ada SOP lah. Kalau kita belaga buntut dengan buntut, mampu kena rela ambil gambar, mampu dah. Saya tanya pandemik ke? Telah dibuktikan memang bukan pandemik sebenarnya. Masuk positif, swab macam mana? 7-8 hari balik sihat sepenuhnya. Kita yang tak kena macam mana? Bukan apa pun tak ada. Kita tak kena kuarantin 14 hari. Tak positif pun. Ada seorang je buat keluar, kuarantin. PKPD yang masuk tempat PKPD tu yang kena panggil tu tak ada pun teruk-teruk. Lepas tu buat apa? 10 hari balik sihat sepenuhnya. Wajiblah apa kita kata. Saya nak tunjukkan apa? Ini mutawatir. Orang yang sakit jantung, kecil manis, ani mati COVID mati COVID
mati, COVID. Disabit kan COVID. Ni tak ada apa-apa, sihat. Lepas tu, ada lah sejarah dulu-dulu apa-apa. Suntik vaksin. Lepas tu, mati. Macam mana? Oh, bukan COVID. Bukan vaksin. Apa? Jantung. Pasal apa? Darah tinggi. Siapa? Kecil mana? Mati lah ni. Nak mati lah ni. Kalau bahasa saya bukan dahulu, memang nak mapuh lah ni. Mati. Oh, tak boleh ke bumi lagi. Swab dulu. Tengok dulu. Oh, ada rupanya coronavirus. COVID. Ni mutawatir ke pandemik ni? Ke pandemik? Macam tu lah. Kita cari cerita hak tu je. Kan angka pun banyak-banyak ni. Masih ribu-ribu lagi. Bukan 2 angka lah ni. Bukan 1 angka. Ribu-ribu lagi. 4 angka weh. 4 angka. Macam. Tapi macam tak pandemik je. Sibuk je. Undang-undang memang ada. Undang-undang memang ada. Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita apa ni? Saya nak cerita mutawatir. Yang mutawatir dalam masyarakat tu apa? Bunyi zon merah. Macam hijau ya. Tak ada dalam tu Sekretariat Jalan Raya. Itu Sekretariat Jalan Raya. Sepatutnya kalau Sekretariat Jalan Raya, kalau pandemik, pakai topeng satu hal. Cermin kereta tak boleh buka lah. Pasal apa? COVID. Tak boleh buka kereta. Cermin tak boleh buka. Pasal apa? COVID. Penyakit. Tak usah buka cermin kereta. Dia minta IC, kalau buka tu tunjuk itu. Tak boleh buka. COVID. Tak boleh pegang dengan tangan. Tak boleh hulu IC, tak boleh. Ambil ini kertas, pegang. Itu pasal COVID. Salam tak boleh. Sikitlah saya usik-usik itu kan. Saya nak ajar apa ni? Saya nak ajar berfikir. Berfikir apa? Mutawatir. Pergi pasar berselisih punggung. Pasar malam apa? Masjid. Satu kalau zaman ni, sekolah rendah dah buka belum? Buka lah. Budak-budak boleh tak kawal penjarakan sosial? Boleh tak? Jawab ikhlas lah, jangan buat bodoh gitu. Boleh ke jaga? Anak-anak semua pastikan jarak sosial. Boleh? Budak-budak bertepuk main kejar-kejar lah, menyorok-menyorok. Tak ada penjarakan sosial lah. Budak-budak pergi sekolah boleh. Budak-budak pergi masjid tak boleh. Apa benda ni? Dua kali lah Cik Allah sebut cerita kata ni. Ada kena jarah-jarah berkait boleh pula rapat-rapat. Tu lah. Saya nak ajar apa? Cara berfikir. Mutawatir tak mutawatir? Bukan kita reka cerita. Tak masuk akal. Bagi ada orang kata apa? Bagi faham mutawatir tak mutawatir. Jadi apa benda ni sebenarnya? Something there lah. Kita sebut yang tu lah, sakit dia marah pula. Kita bukan cerita teori konspirasi tak konspirasi. Kita sedang cerita hak realiti depan. Ni nak cerita benda ni memang betul macam tu ke memang saja-saja dibuat benda yang tak bermasalah dianggap bermasalah, benda yang bermasalah tak dianggap sebagai masalah. Orang tak main mengaji sepatutnya macam mana? Kalau semuanya jemaah dah qamat, tutup pintu, tutup agak, kunci. Sepatutnya macam mana? Orang dah main masuk masjid, kunci, jangan bagi keluar pasal ada mengaji. Saya selalu sebut tu betul. Jadi masalah ni hak daripada luar nak masuk ke hak masuk ni duk ada dalam ni sepatutnya mengaji keluar. Yang tu yang masalah ni. Orang luar nak masuk dia suruh kunci. Yang mana duduk dalam ni sepatutnya kena mengaji. Yang tu tak ada pula dia suruh kunci supaya jangan keluar. Cerita. Nak ajar apa ni? Ajar cara berfikir yang betul. Pasal kita pun ulama-ulama tu guru kita ajar ni, dia ajar kita berfikir dengan betul. Saya nak ajar syarah semua tu cerita apa? Saya nak ajar asal mutawatir. Mana mutawatir? Tengoklah, nilai lah. Kena tengok apa masalah. Cuma bila orang ada kuasa, kata jangan cakap sebarang, tangkap. Tu lah. Istilah dah bertumbuk tak boleh. Ya, dia dah kalah lah. Macam mana? Dia guna kuasa cakap lebih tangkap. Gam. Gitu, blok. Macam-macam. Lagi gunakan undang-undang. Denda 10,000.
menghasut. Itu. Dalam masa yang sama kita tengok geng-geng dia lah, orang yang ketat dengan undang-undang ni, dia orang pun tak ada kahwin, tak ada SOP. Bukan kita kalau jangan tu kata kalau tambah ada rela tu kalau ambil gambar mampu lah. Ni mana ni? Dajjal macam satu tu tak ada depan. Mana? Nama? Tak kira rela mari. Mana nama? Ada QR code. Ada scan. Ada nama? Suhu mana? Alat suhu pun tak ada. Ni siapa permis? Siapa milik? Siapa permis milik? Mana bos? Mana bos? Mana bos? Mana sini? Macam kenapa tak ada? Mana ketua cukup SAP? Kalau saya tanya lu, dah sembahyang subuh belum? Kau tak cukup SOP duk atas muka bumi lah. Kalau ikut dah terbit matahari ni, kau tak sembahyang, aku pancung kepala lah. Kat dunia aku salah, tapi akhirat esok aku bebas, tak kena apa-apa pun. Maksud apa? Halal lah kau untuk ditumpahan. Ui, kasarnya pasal. Aku buka kitab fiqh, aku belajar syariat, aku ajar syariat tau. Kau ajar aku dunia, aku ajar aku Allah Ta'ala. Mana besar? Ui, kasar. Kita ajar tak syariat. Kita ajar syariat. Kita ajar akidah. Kita ajar syariat. Itu kita besarkan daulatkan Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan daulatkan dunia. Ayat-ayat macam ni, itulah, nak kata apa? Bila mengaji baru kita akan jumpa. Mengaji pun dengan guru yang betul-betul ajar macam tu baru kita akan jumpa. Kalau kita ngaji je tapi orang-orang yang tak macam tu, dia tak cakap macam saya cakap ni. Macam tu lah. Tak ada ya. Ada dia cakap. Baik. Kenapa Nabi Rasul Allah Ta'ala jadikan di kalangan manusia, bukan malaikat? Kalau malaikat kan bagus, macam apa? Contoh ikutan yang bagus sekali. Malaikat mana ada buat dosa? Malaikat kita tak nampak dia, dia nampak kita. Ngok dah jawab lah. Senang je. Codis. Okay. Macam mana nak ajar sembahyang, kita tak nampak malaikat sembahyang. Satu. Tu dia sebut. Kenapa Allah Ta'ala jadikan di kalangan Nabi Rasul ni di kalangan manusia? Pasal apa tu? Apa hikmahnya? Sama ada bagi membesarkan pahala mereka. Jadi Nabi Rasul ni dia kata dia bersifat manusia, satu hal, dalil dah ada, siap musyahadah, walaupun kita tak pernah tengok hukum macam kita tengok, pasal orang yang hidup zaman mereka tu sampai kat kita secara mutawatirnya mereka adalah bersifat dengan sifat manusia. Dan bila sifat manusia, ada ketika dia dihina, dibaling batu, ada yang dibunuh, ada digergaji, ada di pulau, macam-macam hal. Dan lagi besar pangkat Nabi Rasul, lagi banyak orang yang menentang mereka. Masa yang sama, lagi kuatlah orang yang sokong makin kuat, yang menentang makin kuat. Dia memang prinsip macam tu lah. Satu pepatah saya dong ngaji sampai lani ingat apa dia? Likulli Musa Fir'aun. Apa benda tu? Setiap Nabi Musa masih ada Fir'aunnya. Lagi kuat Nabi Musa, lagi mukjizat dia bagi, lagi ramai yang mengikut, lagi besar Fir'aun menentang. Macam tu lah. Masa Nabi Musa kecil-kecil tak ada apa-apa lagi, macam mana? Fir'aun bela. Duduk di sana dia lagi. Tapi bila mengaku apa? Ana Rasulullah Rabbil Alamin, aku utusan daripada Allah Ta'ala yang cipta alam ni. Engkau bukan Tuhan. Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Allah ni Tuhan yang sebenar siapa? Dialah yang terbitkan matahari gini-gini ni. Lagi kuat, lagi ramai mengikut, lagi tegas dengan hukum Allah Ta'ala, lagi besar mengikut sampai tahap Nabi Musa nak dibunuh. Rasulullah gitu. Nabi Musa. Jadi nak cerita apa? Jadi kenapa dikenakan ujian pada Nabi dan Rasul macam ni? Yang pasal mereka manusia kan. Kalau malaikat, baliklah batu, bukan kena kat aku, malaikat. Balik kan? Pintu kunci pun dia boleh masuk. Macam apa? Malaikat. Malaikat rahmat, kunci semua, tutup aircon, semuanya. Ini boleh masuk. Malaikat maut lagi masuk. Sampai waktu cabut nyawa dia masuk semua. Dan kata kenapa keadaan tu ada pada Rasul? Pertama, pasal hikmah ni Allah Ta'ala nak besarkan pahala Nabi Rasul. Satu orang yang paling besar sekali ujian atas muka bumi Nabi Rasul. Kalau kita tak ada apa-apa, ujian kita apa? Sikit maaf lah nak sebut, sakit lutut, sakit untut, gaut, sakit pinggang, mata kabur, telinga, tak ada apa ya. Nabi Rasul macam mana? Tension gila punya.
Hari-hari buat dakwah, hari-hari orang lawan. Saya tak ada orang lawan hari-hari, ada waktu-waktu je orang lawan. Ada waktu je kena panggil. Tak ada orang lawan lah. Kebanyakan terbaik ustaz, hentam lagi ustaz, sokong ramai. Saja saya sebut itu kan. Nabi Rasul macam mana? Oh jangan. Kalau yang ulul azmi ni tambah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lawan dia ni bukan orang jauh-jauh, orang kerabat keliling. Dan sunnah yang sama juga sebenarnya. Yang akan lawan pun keliling juga. Sama aja. Cuma saya keliling saya tak ada lagi. Tapi kadang-kadang jangan tak tahu, orang yang susah nak ikut kadang-kadang orang keliling dekat-dekat. Lawan kita pun orang dekat kita ni lawan. Memanglah. Itu yang pepatah Melayu suruh jaga awal-awal, kata apa? Jaga-jaga, ada gunting dalam lipatan. Ada api dalam sekam. Jaga. Satu kenal siapa keliling kita. Satu hai, tak kenal pun tak apa. Kita diajar berakidah apa? Gantungkan diri kau dengan Allah Ta'ala. Orang nak buat anaya, orang nak buat jahat apa kat kita pun, kalau mati dibunuh kali pun, yang penting akidah kita dengan Allah Ta'ala betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pegangan kita. Engkau nak halang, nak apa-apa Nabi dihalang lagi teruk. Tu panjang tu cerita kalau syarah tu. Baik. Lagi, kenapa Nabi Rasul ni manusia? Antara lain bagi tujuan pensyariatan. Nabi demam tak? Demam. Nabi demam mau pergi sembahyang. Kita COVID tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Pusing tu. Kalau kita maksudnya Rasul boleh demam pergi sembahyang, macam tu lah kan. Nak kata Rasul lagi banyak tugas, punya sibuk, punya macam, boleh pasti taat. Kenapa kita tak boleh taat? Satu, kalau lihat masalah pensyariatan misalnya, saya ngaji dulu ada Tok Guru Syarah, kata apa? Nabi pula, Rasul Allah Ta'ala sepanjang sejarah ada macam-macam hal. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada macam-macam hal lah kan? Macam-macam hal. Apa saja keadaan pada kita, ada keadaan yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi dan Rasul yang berbagai keadaan, yang dia adalah manusia ni. Takkan ada alasan untuk kita bagi alasan kenapa tak boleh taat. Kalau kita muka lawa, ya Allah kau bagi aku muka lawa, satu aku tak boleh taat. Aku jadi artis, aku jadi bintang filem, aku jadi apa tu, modeling, itu kan, aku jadi pramugara, memperagakan diri apa, tunjuk macam ni kan. Kau tengok Nabi Yusuf, ada pernah engkau orang tengok sampai potong jari ada? Nabi Yusuf orang tengok potong jari tau. Ni'mal abdu. Nabi Yusuf lebih lawa lagi. Lebih cantik. Dekat muka sekupang kau tak boleh taat. Nabi Yusuf kita taat. Orang tawar diri lagi untuk buat maksiat, untuk tawar diri kat dia lagi, macam mana? Tak ada. Inna rabbi ahsana maswaya. Tuan Tuan aku yang bela aku ni, maksudnya Tuan kan isteri tuan dia kan, Aziz tu nak ajak Zulaikha tu lah, cerita panjang itu lah kan. Dia kata apa? Inna Rabbi tu, setengah ulama tafsir kata siapa Rabbi tu? Rabbi tu tuan dia. Dia kata Rabbi ni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia telah berikan kedudukan yang sebaiknya kepada aku. Aku dibuang ni ini, duduk tempat ini, takkan aku nak buat benda yang terkutuk macam ni. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kita muka sekupang, siapa pun tak minat, duk minat dengan nyonya. Lalu lawa nyonya ni. Kita yang jatuh hati dengan nyonya, bukan nyonya jatuh hati dengan kita. Nenek tua kita pergi minat. Kapior pula tu, nyonya. Bersama dia setan. Itu betul lah tu. Itu syariat. Itu contoh Nabi Yusuf. Suami, kereta, pangkat, kenderaan. Apa kenderaan? Saya ada kereta ni satu, saya tak lagi sembahyang. Nabi Sulaiman, angin kenderaannya. Kau nak lawan apa? Wali Sulaiman ar-riha. Wali Sulaiman ar-rih. Nabi Sulaiman ni ada rih, ada angin. Apa? Rawahuha syahrun wa raja-raja mulut dia sebut ke lain lah. Sekali tiup angin tu perjalanan sebulan. Sebulan ni perjalanan naik kuda. Angin. Boleh taat. Dan ada masalah pun. Nak miskin. Siapa lagi miskin daripada Nabi Isa? Daripada kecil sampailah Allah Ta'ala naikkan dia ke langit selai sepinggang.
Pasal apa? Sentiasa diburu. Kecil-kecil diburu siapa? Dah dimaklum dalam kitab Taurat akan ada Nabi Bani Israel yang akan datang bawa satu kitab memansuhkan kitab Taurat ni. Punya jaki ni pasal apa? Tak nak ni tak nak Nabi Rasul ni. Masa tu kalau boleh nak bunuh, daripada dia kecil lagi diburu. Memang jahat tu. Tapi nak kata apa? Kalau kita miskin tak boleh taat, siapa lagi miskin daripada Nabi Isa? Sakit apa? Semua ada jawapan. Semua ada jawapan. Tu syariat tu. Satu. Antara syariat tu yang kita cerita bab wuduk Rasulullah ambil berapa kali. Masalah makan, hatta macam tu. Dia jadi khalifah macam mana? Masa yang sama dia suami, bapa, tok wan. Semua pemimpin Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, apa semua kat dia. Semua takbir. Semua dia urus. Okey semua. Ajar syariat. Dan dia ajar pengurusan. Ajar mesyuarat. Semua satu hai. Contoh terbaik Rasulullah. Lagi. Atau untuk dia melupai, dia guna bahasa ini bersabar. Atau ditashri' litasalli anid dunia. Bahasa asal tasalli ni untuk supaya Rasulullah ni boleh rasa terhibur. Bukan Rasulullah. Kita boleh rasa terhibur daripada apa-apa permasalahan kat dunia. Pasal apa? Nabi pun kena teruk-teruk, tambah kita tak ada heran lah. Nabi yang memang ada mukjizat pun orang tak suka, tambah muka kita cakap pun kasar bahasa. Alah, biasalah orang tunjuk macam ni. Biasalah, tak ada apa-apa, tak ada herannya. Rasul yang mulia pun orang kata macam-macam, tambah kata kat kita memang layak pun kena kata. Kita pun bukan kerti apa pun, mengap aja. Okey, selesai. Jadi ada alat untuk mensabarkan diri. Tak ada masalah. Jadi kisah yang ada pada Nabi Rasul tu, yang itulah istilah yang akan jadikan role model, yang itulah bahasa yang telah disebutkan, untuk memangkinkan kita untuk terus ikut dan patuh syariat. Allah Ta'ala kata apa? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah macam mana bersabarnya ulul azmi di kalangan Rasul. Nak hidup kena bersabar macam mana? Sabarnya Nabi-Nabi Rasul. Besar tu ayat tu. Cuma sabar satu hal. Macam mana mereka boleh bersabar? Pasal dia faham la ilaha illallah. Itu je. Kalau nak sabar tak faham la ilaha illallah, mungkin satu sudut boleh sabar. Maksudnya dia boleh tahan. Tapi dia sabar kerana apa dan dia pandang sama. Di mana tempat rujuk dia? Di mana sandaran yang menyebabkan dia sabar tu? Siapa pegangan dia? Itu masalah. Kita yang kata kita orang kafir pun kadang-kadang kena bala besar-besar pada kita, sabar elok je. Yang tu satu yang tu yang bunuh diri tu kita cerita tu. Tapi ada tak yang sabar? Ada tak? Ada. Jadi sabar dia di atas apa? Kadang-kadang tengok orang kafir lagi susah pada kita, lagi menderita pada kita, tapi dia boleh sabar, muka ceria, relax je. Kita yang ni kerana hidup biasalah, kata dia. Hidup memang macam ni, hidup memang susah. Mati kena pegang mendela, kata dia. Cerita Piramli ni. Awak yang cerita Piramli ni. Ada yang mati kena pegang mendela. Saya nak cerita, orang kafir bukan ada sabar macam tu. Kan? Nak kata apa? Kenapa dia boleh sabar? Dia sabar, memang kadang-kadang ada manusia orang tak bagi sabar itu, tapi dia sabar atas apa? Ada tak manusia orang kafir buat kebaikan, ada tak? Tapi dia buat kebaikan atas dasar apa? Bukan kerana ikut Rasulullah. Pasal memang Allah Ta'ala bagi fitrah manusia ni, dia suka kebaikan. Kadang-kadang dia tak suka maksiat, minum arak pun tak, dia tak suka enjoy joli-joli ni. Babi pun dia tak nak makan. Betul-betul? I didn't like that. How can he kill that animal? And then he eat it. It's very cruel. He's a criminal, you know. Pada dia, ikan kita potong pun pada dia, zalim kata dia. Pasal apa? Jahat, bunuh binatang, makan pula dia. I cannot eat it. I'm very sorry. I'm vegetarian. Bukan sayur je. Ada orang kafir macam tu. Nak cerita apa ni? Nak kata dia tak, dia ada fitrah tu. Macam ni salah macam apa? Pergi bunuh. Kita ada syariat yang kita diajar. Apa dia? Maksudnya ada manusia yang sampai perasaan dia macam tu.
Tengok orang duk bela berkurung, duk kurung apa ni. Zalim kata dia. Maksud apa? Duk kurung. Lepas je semua. Kita ada syariat. Yang tu yang kita kena belajar syariat. Rasulullah ajar apa? Mana boleh, mana tak boleh. Satu jangan ikut kepala otak manusia yang tak ikut syariat. Kita pula nanti kalau tak ikut syariat, kita pun kata, betul juga ayam kita sembelih, kita bela. Kita main-main betul. Sembelih kita makan pula. Jahat kita ni. Bodoh, syariat tak mengaji. Tak gamak bela pasal dia. Dulu dah bela makan pula. Macam ada orang bela arnab apa kan. Tengok comel apa. Sembelih. Tak lalu nak makan arnab. Siapa? Tak tahulah. Sayang sangat. Tak lalu nak makan. Memang makanan lah. Takkanlah makanan. Sampai jatuh hati sayang. Sampai tak gamak nak makan. Kau tak nak makan, sudah. Tapi jangan dengan sebab tu kau tak bagi orang lain makan. Itu satu hal. Tambah orang kata tengok arnab, tak boleh, tak gamak nak makan. Macam kucing. Kau pergi kat kucing tu buat apa? Cuba kau tengok kacang panjang tu, macam cacing. Tak makan kacang panjang. Tengok bihun tu, tengok macam cacing dalam parit aja. Tak makan kau, makan bihun. Tapi tengok makan selamba je. Tapi yang tu dia geli. Tapi makan bihun Cina tak geli pun. Aduh pelik. Syariat apa kepala otak ni? Bihun apa dia? Chung xiao, yong tau fu, xia kou tiao nama. Tak pimpong, elok je makan. Tengok arnab tu tak boleh makan macam kucing. Alah, benda yang tak sepatutnya geli pergi geli. Jadi yang tu yang kita kena belajar syariat tu. Nak belajar syariat. Jadi Allah Ta'ala bagi Nabi Rasul lah antaranya dia. Nabi Rasul pun teruk, kita tak ada yang ada. Tak ada apa pun lagi sebenarnya. Cuma nak sebut kenapa mereka boleh bertahan. Yang tu yang kita kena mengaji. Dan dia bertahan di atas dasar apa? Yang tu yang kita kena faham. Kalau tidak, memang tu kata orang kafir pun bertahan. Orang kafir pun kena ada yang sabar, ada yang buat taat, tapi tak dinilai ketaatan mereka. Maksudnya apa? Iman. Jadi kita pun mesti perhatian atas iman tu nak belajar. Iman tu lah nak kita apa-apa pun la ilaha illallah, rujuk ke Allah, balik ke dia, ingat ke dia, minta ke dia, apa hal pun. Baik. Jadi tasalli itu istilah melupai, bersabar dan dari keduniaan. Istilah tasalli ni bahasa Arab apa? Dia ada hiburan. Jadi ada benda yang boleh menghiburkan dia daripada kesusahan dunia dengan tengok Nabi Rasul. Alah, Nabi Rasul pun teruk, kita tak dapat apa pun, terani pun nak tension, relax lah. Itu. Ada orang kata macam ni, kau tak kena lagi, tak apalah. Bukan masalah kena tak kena. Kena tak kena, kita memang jangan minta nak kena. Tapi ada prinsip yang kena pegang. Memang kita kena, baru kita tahu siapa kita kan. Itu satu hal. Tapi bukan satu kaedah untuk kita bagi suruh orang sabar. Orang yang tak mau terima kesabaran tu kata dia, kau tak kena tak apalah, boleh lah cakap banyak. Kau tak kena sakit lutut tak apalah, cuba kena sakit lutut sekali, aku doa kau sakit lutut. Ada pula macam tu pula. Tak, dia bukan masalah macam tu sebenarnya. Masalahnya sakit gigi pun sabar. Engkau tak sakit gigi tak apalah, ada seorang sabar. Tak, bukan macam tu. Bukan macam tu prinsip dia. Sabar. Kalau aku sakit gigi pun memang, tapi prinsipnya sabar. Ayat yang kena nasihat sabar. Memang sendiri rasa sendiri tahulah. Kita tak ada sakit gigi, kena ketik dengan nyamuk, agas sekok yang pun masuk. Kemucut satu je masuk kat baju kita pakai. Tak selesa lah. Bulu. Mau kemucut satu je. Tak selesa lah. Ada masuk selumbar sikit je masuk. Cari tak jumpa. Boleh buang tu lega. Bau tergetuk. Betul lah. Tapi nak rujuk, nak sabar. Tu. Jangan mongut. Apa-apa. Yang mana kesusahan, buang lah. Buang, selesai lah masalah. Carilah jalan. Jangan mongut. Bukan keedah kita mongut.
Bukan pergi maki angin. Apa buruk ni bodoh. Memang dia bodoh. Kuang ajak menyangin, tiup kita sidai, duduk habis terbalik, masuk longkang pula. Penat aku masuk. Angin. Takkan nak maki angin, bukan ada akal. Yang tak ada akal tu kita. Kita motong-motong getah, hujan di simbahnya. Habis penat aku motong. 10 ekor pula tu. Apa yang nak marah? Okey. Baik. Ataupun kata dia, kenapa Allah Ta'ala bagi jadi di kalangan Nabi Rasul ni manusia? Pula tu sifat manusia. Kenapa? Untuk mengingatkan rendahnya nilainya dunia ni di sisi Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala. Nak tunjukkan dunia ni bukan tempat balasan Nabi Rasul. Orang yang taat dengan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala bagi hidup susah kat dunia. Nabi Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad SAW. Dunia ni bukan tempat balasan. Pasal orang yang sangat taat dengan Allah Ta'ala pun diberi macam-macam kerenah dan ujian. Untuk ujian dunia bukan tempat balasan. Dunia tak ada nilai Allah Ta'ala. Bahkan berapa ramai orang kafir, Zionis, Yahudi, Nasrani kan, kafir macam mana? Mereka rumah besar-besar, kaya, menguasai dunia, senjata. Kaya-kaya ni mah, kuasa, pangkat, macam-macam lah dia orang ada. Pengetahuan macam ni. Macam mana? Tak ni. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Walaupun sebesar sayap nyamuk. Memang ada sebut dalam hadis syarat itu. Rasulullah kata, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqal kafira jur'ata ma'in." Kalaulah dunia ni ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebesar sayap nyamuk, Allah Ta'ala takkan bagi orang kafir minum walaupun seteguk air. Orang kafir minum seteguk air ke? Kaya raya, kuasai dunia. Apa maksudnya? Dunia bukan tempat balasan. Dunia tempat ujian. Dunia memang tak boleh ada hubun dunia. Kena hubbullah wa rasul. Memang kita duduk dunia, tapi jangan jatuh hati kat dunia. Yang tu kena belajar juga. Macam mana tak nak jatuh hati dunia? Macam mana tak boleh hubun dunia? Dunia walaupun di tangan, memang dunia di tangan, bukan di hati. Ayat boleh sebut, tapi macam mana ilmu yang perlu dipelajari. Takut kita dalam tangan pun tak ada dunia, tapi dunia penuh di hatiku. Masalah kita ni. Kadang tengok bagus saja, macam zuhud aja, tapi dalam kepala otak berserabut. Bukan zuhud. Kalau boleh nak ni. Mati dalam keadaan berserabut kepala, nak macam-macam. Ada orang yang memang macam-macam ada, tak pernah jatuh dalam hati. Semua rasa limpah kurnia Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Kaya dia pun semua hak dia. Mati semua tinggal. Kaya. Ada orang miskin tapi macam-macam dia tak. Satu kena mengaji. Tak semestinya miskin tu bagus. Kalau tak mengaji, tak semestinya kaya tu celaka. Belum tentu. Tapi bukan matlamat kita kaya. Bukan pula apa nak sebut, matlamat kita untuk sedang, bukan? Matlamat dia iman. Satu kena ada pemantapan iman, kena ada pengukuhan iman. Macam mana nak faham iman, macam mana nak dapat iman, apa dia ilmu iman, apa dia kaedah iman. Okay. Dan juga kata dia, ketiadaan redanya Allah Ta'ala dengan dunia. Allah Ta'ala tak reda dengan dunia. Dunia memang bukan tempat balasan. Yang disebut dengan istilah ad-dunya ni sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah penjara orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Macam mana boleh jadi syurga pada orang kafir? Disebah dengan akhirat. Dunia ni adalah syurga dia. Walaupun orang kafir ni melarat, apa OKU, kena tindas, kena zalim, katalah itu, dia anaya, hidup pakai miskin, macam-macam penyakit pula dia, tapi dia tak beriman syariat sampai, katalah gitu, dia tak mau beriman, degil, nisbah akhirat esok. Dunia ni adalah syurga dia. Pasal dia masuk neraka, gila punya kena seksa dengan hidup dunia, walaupun sengsara di dunia, tera dunia sengsara tu, nisbah dengan akhirat tu, dunia ni masih syurga sebab dia.
Di sebaliknya orang mukmin, walaupun kaya macam mana Nabi Sulaiman, macam mana Nabi Daud, macam mana? Ada kerajaan sampai jin pun dikuasai. Berbanding dengan syurga, macam mana? Dunia ni ialah neraka. Dunia ni neraka. Dunia ni ialah penjara. Astagfirullah, tidak sebut. Dunia ni penjara. Kalau tera Nabi Sulaiman pun penjara, takkan kita nak rasa kita duduk dalam syurga? Tera Nabi Sulaiman yang angin adalah kenderaan kita, tambah kereta buruk je, takkan kita nak rasa kita duduk dalam syurga? Satu, kita ni duduk dalam sini, hati kita akhirat. Macam mana nak hati ni akhirat? Kena belajar ilmu khas untuk faham tu. Ilmu dia tak ada lain, ilmu akidah je. Apa ilmu besar dia? Tutup guru para ulama kita aja. Ilmu dia ilmu iman. Ilmu iman ambil mana? La ilaha illallah. Satu, tak faham la ilaha illallah ni, kita rasa macam la ilaha illallah ni kan. Kita pun memang tak faham la ilaha illallah lah ni. Jadi Allah Ta'ala tak reda dengan dunia pada negeri balasan, untuk sebagai negeri balasan bagi segala nabi dan wali-wali. Kalau nisbah orang kafir, memang dunia ni syurga dia. Memang dunia orang kafir memang syurga dia. Suatu dia enjoy gila babinya. Kita tak. Kita dunia ni bukan tempat enjoy. Kita tempat bersedih kan. Bahasa itu tempat bersedih ni, tak, bahasa tu tak kena. Dunia ni bukan tempat kita berseronok padanya. Ada keseronokan yang boleh diambil, tapi bukan itulah kemuncak keseronokan. Kemuncak keseronokan kita faham la ilaha illallah ke Allah Ta'ala, itu seronok kita. Seronok kita ialah iman kita dengan Allah Ta'ala, kasih kita dengan Rasulullah. Kalau kita tak boleh kasih ke Rasulullah, iman ke Allah Ta'ala, tak boleh yakin dengan Allah Ta'ala, tak boleh sedar dengan Allah Ta'ala, yang tu kita kena duka cita. Saya ngaji ada Tugu sebut, kata dia, kalau hari ni kita tak dapat kerja, katalah tak dapat duit, itu bukan perkara menduka cita kita. Tapi kalau subuh tak boleh bangun, tak boleh sembahyang, out. Itu sepatutnya duka cita kita. Duha tak boleh sembahyang, itu kena duka cita. Bangun ni tak boleh selawat, tak boleh zikir, tak boleh kasihkan Nabi, yang tu kena duka cita. Yang tu kena duka cita. Tak boleh mengaji, hari ni Allah tak ada pengajian lah, yang tu kena duka cita. Yang tu kena duka cita. Allah hari ni tak ada kerja lah, kena buang kerja lah, Allah duka cita. Oh, nak makan apa? Duka cita ni, aku tak zikir buang hari ni, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Kena duka cita kita dengan meninggalkan perintah Allah. Bukan duka cita kita tak dapat dia ni. Saya tengok pokok kelapa sawit tumbang, boom, alamak, 10 pokok tumbang, kena taupan, contoh, macam mana? Alhamdulillah. Macam mana boleh Alhamdulillah? Orang yang arif billah dia boleh Alhamdulillah. Kita maunya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah tu duka cita gila punya. Pasal apa? Dunia hilang, pokok tumbang, contohlah kan. Kalau orang yang beriman macam mana? Dunia hilang, lagi tak ada masalah dah dia. Alhamdulillah, siapa? Tak gaduh dah jaga 10 pokok. Tak, saya ngaji ada Tugu sebut itu. Masa ada kisah. Kisah siapa? Kisah waliullah, orang soleh, taat. Umur dah 70, 80. Satu hari dia pergi dengar kuliah, umur 70. Tok Guru ni, waliullah ni, umur 70, 80, pergi dengar satu kuliah. Tok Guru tu muda pada dia, baca kitab cerita tentang fadilat berkahwin. Oh, sorry sikit. Fadilat berkahwin. Tentang fadilat berkahwin, nak cerita fadilat dapat anak. Dia dengar tu umur 80, tak kahwin lagi. Pasal sibuk dengan ibadat, ngaji apa, tak kahwin. Memang waliullah bahasanya. Dia dengar tu, rasa rugi lah. Siapa? Tak ada zuriat. Yang dengan sebab itu nanti aku ni dapat rahmat dengan sebab anak yang ada zuriat ni. Zuriat aku ni. Tambah pula anak ni hafiz, saleh, taat, wali pula. Macam mana? Allah ruginya. Kahwin. Kahwin dapat anak. Bila dapat anak macam kasih ke Allah Ta'ala dan Rasul tu berubah sikit. Ni ke anak. Pagi-pagi anak dulu, ting 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 ting. Bukan salah pergi buat gitu, tak buat macam tu lah ke anak tuan. Memang kena layan kan. Tapi hati la ilaha illallah. Itu orang kata apa? Hubungan keceriaan sesama apa ahli keluarga kan, sama manusia kan. Ada hubungan macam tu lah. Bagi salam, siapa menyapa, bertanya khabar gitu.
Hati mestilah ilallah tu yang kata kena mengaji faham ilmu la ilaha illallah tu. Tanya. Kemudian nak cerita apa? Bila dah dapat anak satu hari dia mimpi. Cerita selepas tu lah dah kahwin dapat anak 70 80 dapat anak lagi. Boleh. Mimpi apa? Mimpi dia duduk di mahsyar. Di mahsyar ni antara suasana dia apa? Dia ada grup. Dah ada bendera. Ada satu bendera ni tertulis la ilaha illallah. Ada orang ni, ada kaki arak, ada kaki judi, ada kaki ketum, ada kaki pangkat, ada kaki parti, ada bendera katak. Macam mana? Lompat-lompat. Saja saya bawa bahasa gitu sikit lah kan. Ada bendera Wahabi, ada semua. Si bendera Syiah, bendera tak semayang, bendera artis, bendera penyanyi semua ada. Ikut label masing-masing. Jadi dia ni orang kasih Allah Ta'ala dan Rasul. Para wali ni dia tengok apa? Habibullah wa Habibur Rasul. Nak duduk situ pergi. Nak masuk dalam grup tu. Di padang mahsyar ni, mimpi di padang mahsyar. Mimpi. Pergi. Malaikat jaga grup tu. Saya ngaji tu guru tu sebut apa? Bila dia nak masuk kata dia, "Nak mana ni? Aku nak masuk dalam grup ni. Aku dah cinta Allah dan Rasul." Kata dia, "Nanti Sat, tengok nama dia. Nama siapa?" Sebut nama dia. Tak ada senarai. Tak ada. Nanti tak tengok sekali lagi. Kata dia, dulu ada, tapi dah kena potong. Pasal engkau dulu memang kasih Allah Ta'ala dan Rasul, tapi pasal ada anak engkau tu, pasal tu nama engkau kena potong. Ni dia mimpi kasih lagi ke anak. Kasih hub tu pergi kasih ke anak. Allah, di mahsyar ni saya sebut dia punya meraung nangis, ya Allah, yang ni penghalang aku untuk aku duduk tempat ni, matikanlah anak aku ya Allah. Bila dia sebut dia macam tu, bini dia panggil, abang lah bahasa kita orang Melayu kan. Arab kalau tak tahu lah cerita ni. Abang kenapa ni bangun tidur ni mimpi ni, anak kita bang, kenapa jatuh apa mati? Tak ada dah. Alhamdulillah. Tu nak cerita. Orang faham perjalanan hidup, mati anak alhamdulillah. Kita tapi jangan pula mati anak alhamdulillah tak ada heran. Tak tahu. Tu bengap. Itu dia bagi syarah bagi habis. Syarah bagi habis. Apa maksud itu? Bukan maksud tak ada kasih sayang kau macam tu. Bukan macam tu. Memang tanggungjawab apa kena jaga. Jatuh hati tu berpegang bertaut tu, anak aku ada. Tak apa. Aku mati pun anak aku ada. Bukan gitu. Aku ni pasal Allah ada. Allah Al-Kafi. Dia Al-Kafi. Ya Latifu Ya Kafi. Dia Kafi. Dia yang Al-Kaf. Dia yang cukupkan kita. Allah Merili Ya Kafi. Allah cukupkan aku. Allah is enough for me. Hasbi Allah. Allah cukup untuk aku. Nak belajar tauhid tu macam mana? Sekali lagi ilmu dia la ilaha illallah. Jawab? Mestilah. Tapi itulah bila tak belajar, tak faham, itu yang masalahnya. Yang tu yang kita selain daripada sebut zahir ni, pengisian besar kita faham ni lah yang susah sebenarnya. Kita zahir sebut la ilaha illallah, zikir boleh, pengisian boleh datang dengan nasyid boleh, tapi dengan hati tu nak sedar ke Allah Ta'ala tu, dengan seronok pula sebut zikir tu, seronok pula selawat tu, yang tu yang susah kita. Yang tu yang kena mujahadah, yang tu yang kita mengaji kalau pun kita tahu. Banyak lagi benda kena buat ni. Banyak tuan. Saya pun banyak benda lagi. Saya sebut ni bukan saya perfect person lah, ada jauh lah. Tapi pasal kita mengaji, kita belajar tu guru sebut ni prinsip dia. Kalau kata kita tak capai pun kita tahu cerita kat orang, yang ni pencapaian yang kita kena capai. Saya pun tak bukan tengah mana. Tapi saya tahu apa sepatutnya saya kena buat. Pasal kita dah diajar prinsip ilmu tu. Itu yang berbekat ilmu tu bahagia. Kalau tak ada hal tu, kita tak ada panduan, tak ada kayu ukur nak menilai mana hak batil tu.
Baik. Kemudian kata dia, wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia nak buat kesimpulan, semua kita belajar bab ketuhanan ni dan kerasulan ni terimpun hanya dalam dua kalimah saja. La ilaha illallah, satu sentences. Sentences yang kedua ialah Muhammadur Rasulullah. Situ ada soalan. Minta terangkan pendapat yang mengatakan perbezaan Nabi dan Rasul adalah Nabi menerima wahyu untuk dirinya, sedangkan Rasul itu menerima wahyu untuk disampaikan. Perbezaan Nabi Rasul ni kena belajar elok-elok. Pasal pengalaman saya mengaji dulu sekolah kebangsaan tu, dan kata-kata duk tengok orang mengajar, kebanyakannya ramai salah faham perbezaan antara Nabi Rasul. Kalau saya ngajar selalu saya sebut dah, tanya tu saya sebut dah dalam jangka masa yang agak ringkas ni. Nabi Rasul dua-dua terima wahyu. Nabi mestilah, kalau saya mengajar, saya ngajar lah, ngajar lah. Ke saya belajar untuk saya pakai diri saya, ngajar dah. Nabi mengajar dah tak? Ada orang kata Nabi ni untuk diri dia sendiri je. Salah sikit. Ada pula Nabi untuk diri sendiri. Saya pun mengajar. Faham elok tu. Yang ni tak faham takrif ni. Antara tak faham takrif, saya tak tahu pasal apa kena silapnya tu. Dia ada, memang ada misunderstanding kat Nabi dengan Rasul ni. Bukan masalah kat Rasul tu, kat Nabi. Kat Nabi. Tak mana? Ramai orang faham Nabi ni seorang lelaki, insan daripada anak Adam, lelaki. Lepas tu dapat wahyu yang Allah Ta'ala berikan syariat pada dia yang tak diperintahkan dia untuk menyampaikannya. Aduh. Memang takrifnya tu. Cuma nak faham dia betul-betul tu. Ramai orang silap faham, yang kadang-kadang dia buat satu bahasa ringkas. Apa beza Nabi Rasul? Macam mana nak buat perbandingan? Nabi Rasul menyampai, Nabi tak menyampai. Kata-kata kita dengar macam tu kan. Nabi tak menyampai, Rasul menyampai. Jadi Nabi buat apa? Nabi untuk diri dia sendiri aja. Dia tak menyampai. Itu saya tanya saya dulu. Saya mengajar tak? Agak-agak Nabi dengan saya, siapa lagi banyak mengajar? Kan tak faham, tampar ke apa tu? Awak bodoh lah tu. Nabi dengan saya, siapa lagi banyak mengajar? Siapa lagi banyak dakwah? Sampai ada orang kata Nabi tak buat dakwah. Nabi duduk dalam gua, duduk dalam hutan, dia beramal untuk diri dia sendiri je. Kepala otak kau, siapa dia ajar tu? Saya, bahasa saya kepala otak, salah, tak betul. Itu yang kalau dalam takrif ulama itu sebut, takrif tu bagi faham elok-elok. Apa dia? Nabi Rasul tak mana? Nabi ini awal saya sebut keturunan Adam, saya nak sebut belakang tu. Kalau Nabi dia Rasul dia umiru bitablighihi. Ni Rasul. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan syariat tu. Kalau tu Rasul. Kalau Nabi tak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tu. Syariat apa? Bukan tak diperintah untuk dakwah, bukan tak diperintah untuk mengajar, bukan tak diperintah untuk nasihat. Itu mana ada, kita pun diajar, kita pun ada tanggungjawab tu. Nabi ni dia ada, yang menyebabkan dia Nabi apa? Dia tak ada syariat baru yang perlu untuk dia sampaikan syariat baru tu. Yang tu perkataan dia, fokus kat situ. Kalau baca kitab pun, kalau ada silap, siapa salah faham, ngaji mana-mana, kalau duk tak faham juga macam mana sepatutnya kena faham, duk salah faham juga, kata Nabi ni tak menyampai, pergi tengok ayat tu. Mereka ni awhallahu bisyar'in, Allah Ta'ala wahyukan dengan satu syariat, bisyar'in. Syar'in apa? Datang dengan majhul, dengan isi nakirah, dengan satu syariat. Dan walam yu'mar bitablighi, Nabi tak diperintah untuk menyampaikan syariat tu. Syariat tu yang tak disuruh sampai. Satu, kalau bahasa, kalau saya selalu sebut, yang tak disuruh sampai apa? Syariat baru. Dia tak ada syariat baru
untuk syariat dia ni memansuhkan siapa Nabi Rasul sebelum dia, yang tu dia tak ada, yang dia kena sampai pada umat, dengan tu dia jadi Rasul. Rasul ni, setiap Rasul dia mesti ada syariat baru. Yang syariat lama ada yang memang masih ikut lama sama, masa tu dia Nabi, tapi bila dia dapat syariat baru, memansuhkan hak lama tu. Ataupun dulu tak ada syariat tu, sekarang ada syariat baru, tu bahasa baru tu, dia kena sampaikan syariat baru supaya orang benarkan dia dan ikut syariat tu. Yang ni Rasul. Itulah dia pangkat besar. Cabaran dia nak bagi tahu kata orang umat dia, ini syariat baru, kau kena ikut ni. Aku benar Nabiullah Rasulullah. Tambah bawa kitab memansuhkan hukum-hukum dulu. Aku ni Nabiullah Rasulullah. Tu baru Rasul. Nabi dia memang ikut hak Nabi sebelum dia, Rasul sebelum dia. Dan kat dia tak ada apa-apa syariat baru. Kalau ada pun syariat tu, syariat baru tu, sama? Syariat tu tak diperintahkan untuk disampaikan umat dia. Syariat tu, syariat khas tu untuk dia. Syariat tu lah tak diperintah untuk disampaikan. Orang duk faham, salah faham. Nabi ni tak menyampai apa? Nabi tak dakwah. Nabi tak mengajar. Situ masalah dia. Ramai orang faham macam tu, bukan saja orang awam. Ustaz pun salah faham. Ini elok. Jadi sekali lalu saya sebut tu perbezaan Nabi Rasul. Perhatilah elok pasal ada kitab syarah elok. Kita ngaji tak sempurna. Ulama kita syarah lama dah, tutup guru kita. Cuma kita mengaji kot kita rasa macam kita faham. Pasal sebenarnya kita tak faham, tapi kita mengaji tu, kita dengar dia cerita tu, kita rasa macam dah faham dah. Tapi kita tengok tak faham. Bukti dia tengok, bila sebut macam ni melatah ramai. Melatah ramai. Dan bukan ramai tu kalangan orang biasa, ustaz-ustaz pun melatah. Betul ke? Tu yang saya sebutkan pada kita tu, wa umiru bitablighihi awhallahu bisyar'in. Wah, kalau umiru bitablighihi syar'in tu. Yang tu kalau umiru bitablighihi itu Rasul. Kalau walam yu'maru apa bahasa itu dalam bahasa ibadat kita tu, kalau tak diperintahkan untuk tabligh syariat tu, itu Nabi. Itu Nabi. Pasal Rasul dia mesti ada syariat baru berbanding dengan sebelumnya. Satu contoh Adam Idris, Nabi Idris, dia adalah antara orang yang Rasul pertama selepas Nabi Adam yang mentakbolehkan berkahwin adik-beradik. Tak boleh. Adam Idris adalah orang pertama. Sebelum Nabi Idris ada Nabi Syis. Nabi Syis. Pasal apa? Nabi je tak Rasul. Dia tak ada syariat baru memansuhkan. Tak ada. Tak ada baru. Dia dapat wahyu, benarkan dia Nabi. Syariat baru kalau ada pun dia tak kena sampai. Apa dia kita mana tahu. Nama pun syariat dia tak sampai, mana kita tahu apa syariat kat dia. Tapi bila Nabi Idris, dia ada syariat memansuhkan boleh kahwin adik-adik. Adam Idris, setiap Adam Idris, Nuh, Hud, Soleh satu-satu tu, dia mesti ada syariat yang baru. Dengan sebab tu baru mereka jadi Rasul. Tak dikatakan Rasul, mesti ada syariat baru yang dengan diri dia kena sampaikan syariat tu kepada umat. Tu orang panggil Rasul. Satu Nabi Adam, Nabi Harun, Nabi Musa. Pasal apa dia mereka Nabi Rasul? Sedangkan zaman dia pun ada Yusha bin Nun, ada kata dia Nabi Yusha, Nabi Hidir, Nabi bukan Rasul. Pasal apa? Bukan pasal dia amal diri sendiri, bukan. Pasal tak ada syariat baru yang Nabi Hidir dia kena sampai melalui dia kena sampaikan syariat tu. Tak ada. Nabi Musa ada syariat yang melalui dia kena sampaikan syariat tu kepada Bani Israel. Nabi Harun kenapa dia masih Nabi dan Rasul? Pasal masih yang sama pada dia ada syariat yang dia kena sampaikan syariat tu kepada umat dia untuk membenarkan, benar kau bawa syariat ni, benar Nabi Musa bawa syariat ni. Yusha bin Nun tak ada. Nabi Hidir tak ada. Bahkan ada ketika-ketika orang Ta'ala hantar 2 Nabi, 3 Nabi sekali serentak. Apa maksud Nabi ni? Dia dapat wahyu dan dia masih ikut perintah Rasul zaman dia ataupun yang sebelum dia. Tak ada apa-apa memansuhkan hukum baru. Dia Nabi, dia still Nabi. Satu kan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ni, Nabi Isa dia memansuhkan kitab Taurat, tapi dia dengan Nabi Muhammad, dia Nabi je dengan Nabi Muhammad, dia bukan Rasul. Saya sebut apa?
Pasal dia tak ada memansuhkan syariat Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad dia hanya ikut aja syariat Nabi Muhammad. Dia Nabi, dia dapat wahyu, dia Nabi lah. Tapi disebah dia dengan Nabi Muhammad, dia bukan Rasul. Tapi dia dengan kitab Taurat, dia Rasul. Pasal dia memansuhkan kitab Taurat. Okay, ini kalau Nabi Isa turun ke bumi tadi, dia akan mengajar syariat Nabi Muhammad. Ya. Boleh faham saya nak sebut definisi tu satu-satu tu. Satu kena perhati. Yang tu selalunya kita dalam masyarakat Melayu ni lost information lah tu. Tu saya kata jangan kata orang awam. Ustaz pun tak faham ni. Kasar sikit ayat tu. Betul tak betul? Sema, kitab banyak, ngaji, muzakarah elok-elok. Perhati pasal saya sebut kita bab ni bab akidah. Bahkan saya pernah dengar ada orang sebut kata macam ni. Dia kata apa? Kita umat terbaik. Memang kan kuntum khaira ummah. Di tafsir ayat Quran tu dia kata apa? Kita adalah umat terbaik yang Allah Ta'ala pernah utus ke atas muka bumi ni. Pasal apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lepas tu tang belakang tu masalah dia kata apa? Nabi pun tak buat macam kita buat. Satu kita jadi umat terbaik. Pasal apa? Nabi dia tak dakwah, kita dakwah. Apa? Nabi apa? Tu saya tanya lu. Nabi tak dakwah. Berapa ramai orang duk ajar bab Nabi Rasul ni kata Nabi beramal sendiri, Nabi tak dakwah, Nabi tak mengajar. Oi. Kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu nabiyyin mubasysyirin. Nabiyyin ni apa kerja dia? Mubasysyirin wa munzirin, mesti ada dakwah. Umum Nabi Rasul dakwah. Satu kita belajar sifat sidik, amanah, tabligh, patonah ni kerja siapa? Sifat siapa? Nabi Rasul. Disebut Rasul tu atas ghalabah. Nabi Rasul, sidik, amanah, tabligh, patonah. Tabligh tu sifat apa? Sifat Nabi Rasul. Nabi pun tabligh. Ya. Dia mah tabligh pun tabligh. Takkan Nabi tak tabligh? Jadi Nabi tak tabligh tu tak tabligh mana? Dia tak tabligh syar'in yang diwahyu kat dia, yang khas untuk dia, yang syariat tu. Syariat khas tu, yang dia tak tabligh. Bukan tak tabligh, tak dakwah langsung. Tu saya kata tabligh, yang tabligh pun tabligh. Takkan Nabi tak tabligh? Okey. Berarti itu fikir-fikiran. Kau fikir, semak balik itu punya ilmu. Faham betul tak betul? Bab tu tak kena gaya, boleh salah akidah, boleh jatuh kufur. Pasal apa? Mempelekehkan Nabi Rasul. Nabi pun tak buat kerja kena, kita buat kerja dakwah. Seolah-olah kita lagi mulia daripada Nabi. Salah akidah. Nabi walaupun selekeh-lekeh Nabi, serendah-rendah martabat Nabi, dia lebih mulia daripada semulia-mulia sahabat. Maksud apa? Nabi lebih mulia daripada orang yang tak dapat Nabi. Ya. Siap. Jadi perhati sikit tu. Saya jawab soalan sekali lalu tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika